ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ذكرت ما نسيت من القرآن الكريم وما نسيت من الأحاديث النبوية وعلمني ما يهمنا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، Beriman mengurusi menggelar dan puasa puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala benarkan, izinkan kita untuk terus berada dalam satu majlis yang sangat mulia, dalam satu tempat yang sangat mulia, semulia-mulia tempat, dan tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah rumahnya, masjid. Jadi kita menjadi tetamu-tetamunya, itu adalah sebenarnya adalah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Dan ramai lagi di luar sana yang tidak berkesempatan untuk menikmati nikmat itu. Jadi kita perlu syukuri, terutamanya apabila kita berminat terhadap ilmu agama ini. Itu adalah salah satu tanda daripada tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah beritahu pada kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Hadis yang sering kita baca, yang selalu kita baca, sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan dia menjadi baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia faham terhadap agama. Fiqh ini faham terhadap agama. Nak faham terhadap agama ini, tuan-tuan, tidak boleh tidak, mesti kena belajar, mesti kena bertalaqi, musyafahah, bertalaqi, berguru, terutamanya dalam agama ini. Jadi alhamdulillah, kita pada malam ini akan membicarakan, menyambung lagi kuliah kita berpandukan pada kitab Matla'ul Badraini wa Majma'ul Bahraini. Muka surat berapa tuan-tuan? 76 lah. 76, saya kira Wahid Isnani Salasa Arba'an Khamsa Sitta Sab'an Samanya. Wahid Isnani Salasa Arba'an Khamsa Sitta Sab'an, 7 dari bawah. Dalam perenggan Bainal Qausaini, in the bracket. Dan haram atas orang yang ihram. Masih lagi memperkatakan tentang apa? Babu ma haruma bil ihram. Haram bagi orang yang berihram. Artinya perkara-perkara yang dilarang bagi orang-orang yang sedang berihram. Sama ada ihram itu adalah ihram haji ataupun ihram umrah. Orang yang berihram ni kita panggil muhrim. Yang dilarang. Haram artinya apa? Buat berdosa, ditinggalkan, dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Ya, ada kalau dia buat perlu dibayar dam, dan ada yang tidak perlu, tapi hukumnya tetap haram dan tak boleh. Ya, dan haram atas orang yang ihram. Apa dia, tuan-tuan? Akad nikah, ijab atau qabul. Ya, akad nikah tak boleh. Ijab, aku nikahkan nikah. Qabul, aku terima nikahnya. Itu ijab qabul. Ya, ada nikah ada yang strip, yang skema, dia kena sebut aku nikahkan nikah, aku terima nikahnya. Kalau tak bunyi gitu, dia kata tak sah. Macam-macam. Ya tak? Saksi pun satu juga. Kadang-kadang dia nak banyaknya nak mengena kepada pengantin. Bagi dia banyak-banyak kali sebut. Kalau baca sekali dia tak seronok. Gitu. Itu akad nikah dah, tuan-tuan. Orang yang muhrim ini, iaitu yang berihram ini, tidak boleh akad nikah, tidak boleh berkahwin maksudnya. Nabi SAW bersabda, la yankihul muhrim wala yunkah. Tidak boleh orang yang berihram itu bernikah
ada menikahkan ataupun dia dinikahkan, tak boleh. Ya, sama ada dia jadi wali ataupun dia jadi pengantin, tak boleh. Sama ada dia lelaki atau perempuan. Perempuan tak menikahkanlah, dia dinikahi pun tak boleh. Ya. Adapun yang berlaku pada Nabi SAW, Nabi pernah berkahwin dengan Siti Maimunah radhiyallahu anha sedangkan Nabi berihram. Hadis sahih riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu adalah khas untuk Nabi SAW. Khas, ya. Baik. Walau macam mana pun jumhur merad ataupun menolak hujah mazhab Hanafi yang mengatakan boleh. Kata yang itu, tapi hadis itu hadis kuat sebenarnya, hadis yang sahih. Jadi kita katakan bahawa yang berlaku pada Nabi SAW itu khas untuk baginda sendiri. Orang lain tak boleh. Baik. Lagi tiada sah bagi dirinya, tak sah kalau dia berkahwin atau dia mengahwinkan, dia jadi wali untuk diri dia, untuk anak dia kalau wali, cucu dia ke, atau bagi wakil daripada suami, ataupun dia menjadi wakil suami menerima apa? Menerima qabul. Ada? Dia nak qabul tu, ya? Ya Ustaz? Ya? Ya. Itulah. Sehingga sebagai lagi tiada sah bagi dirinya atau bagi yang lainnya. Bagi diri dia berkahwin atau dia mengahwinkan. Bagi yang lainnya atas jalan wakalah. Wakalah ni wakil. Itu dia yang kita sebut tadi. Yang kita sebut tadi pun berkenaan juga, apa itu tak perasan ya, kita langkah satu baris ya. Biasa ni langkah satu baris. Sebaik ada orang kita. Itu pentingnya buat kita lah. Saya hadir satu majlis tilawah peringkat negeri. Dia tinggal satu baris baca Quran. Biasa. Bukan biasa. Sedap lah ke? Tak sedap. Kalau Quran tu tak sedap. Orang yang pegang Quran sedap lah ya? Ramai sekarang saya tengok, alhamdulillah, bila pergi tilawah tu ramai yang pegang Quran. Tengok. Yang ini pegang kitab. Boleh tegur lah. Tiada sah bagi dirinya. Okey. Atau bagi yang lainnya atas jalan wakalah. Boleh tak kita wakil? Boleh. Sama ada pengantin ataupun wali, boleh mewakilkan ataupun berwakil. Boleh. Atau wilayah. Wilayah ni menjadi wali. Dia bukan pengantin, tapi wakil pengantin. Dia berihram. Tak boleh. Tak boleh. Haram hukumnya. Ataupun dia bukan nak kahwin, dia mengahwinkan, dia jadi wali. Dan jika wilayah yang ammah sekalipun, wilayah ni ada dua lah. Satu yang khas, satu yang am ni. Yang am ini maksudnya apa? Wali hakim. Wali hakim itu mewakili pemerintah. Dia mewakili pemerintah. Kita sini pemerintah yang siapa? Sultan Terengganu. Sebab itu kita panggil wali hakim ataupun wali sultan. Ini wilayah yang am, yang umum. Kalau wilayah darat, maksudnya kita ni wali kerana ayah, kita ni wali kerana datuk dan seterusnya. Maka itu wali nasab. Wali nasab, ni wali am, wali hakim ataupun sultan sendiri. Sesiapa yang tidak ada wali, maka sultanlah walinya. Ataupun apa? Wakil-wakilnya. Jadi kalau tidak ada tauliah daripada sultan,
betul. Bukan wali hakim lah. Tak sah lah. Sebab itu ada fatwa yang mengatakan bahawa nikah di selatan tak ataupun di Siam sana tak sah. Kenapa? Kerana berwali kan bukan wali hakim kita. Bukan hakim kita. Hakim kita sini. Hakim sana, hakim Siam lah. Jadi tak kena lah. Bukan di bawah bidang kuasa dia nak menikahkan. Ada fatwanya begitu Baik. Maka apabila adalah yang muhrim itu wakil daripada suami atau wali baginya, maka tiada sah akadnya baginya. Jika suami itu wakil, yang bermuhrim itu wakil suami, artinya dia wakilkan untuk orang lain, tak sah akad dia. Ataupun dia itu wali, maka tidak sah. Atau mewakili sebagai wali, tak sah. Dan jika suami itu halal sekalipun, walaupun yang mewakilkan dia itu halal, artinya tidak berihram. Yang nak nikah ini dia tidak berihram, dia bukan muhrim, diwakilkan kepada orang yang muhrim, maka tidak sah akad nikah itu. Tetapi tiada haram atas yang muhrim itu tetapi tiada haram atas yang muhrim ia rujuk akan isterinya. Tapi kalau rujuk tuan-tuan tak apa. Kenapa? Kerana dia panggil al-mar'ah ar-raj'iyah, artinya wanita yang diceraikan dengan ceraian talak raj'i, talak tidak bain, maka dia isteri sebenarnya lagi. Status dia itu isteri selama mana dalam iddah. Selama mana dalam iddah, artinya dia tak boleh nak berkahwin dengan orang lain pun tak boleh nak ngorak-ngorak. Dia masih isteri. Habis iddah barulah bercerai. Jadi kalau rujuk isteri yang talak raj'i, maka tak apa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Fa'amsikuhunna bima'ruf. Ada dalam surah Al-Baqarah. Maka hendaklah kamu pegang mereka itu dengan cara yang baik. Artinya apa? Serupa. Macam mana kalau talak raj'i, status dia masih isteri sebenarnya. Dan hukum dia tidak macam dia masih belum bercerai. Maksudnya kalau kita nak meneruskan perkahwinan itu, kita boleh teruskan. Kita boleh teruskan, rujuk sahaja. Maka kalau rujuk, tak mengapa selama mana dalam iddah dia, walaupun berihram. Dan jadi saksi pada nikah. Jadi saksi tak apa. Saksi ni tukang tengok dia sebenarnya tak apa-apa, masuk perkenaan, yang nak kahwin, yang nak terima wakil yang menikahkan ni, bukan tidak perkenaan. Betul, maksudnya tidaklah perkenaan sangat. Jadi tak apa. Jadi saksi tak apa. Dan haram atas lelaki dan perempuan, tak boleh juga ni, buat berdosa. Menghilangkan bulu, maksudnya tak sama ada cukur ke, gunting ke, cabut ke, apa lagi, bakar ke. Bakar yang tu penyembur pula, yang luar api buat welding menghilangkan bulu. Dan kuku, juga kuku tak boleh potong, tak boleh kerat. Maka pada satu bulu atau satu kuku atau suatu daripadanya, satu mud, kena bayar fidyah, kena bayar kafar. Kena bayar kafar. Tak boleh kuku, bulu. Kata Nabi SAW sebut al-muhrim, innal muhrima al-ash'as al-akbar. Sungguhnya orang yang berihram itu yang kusut masai. Kusut masai.
Artinya apa? Rambut pun jangan pegang-pegang. Jangan sikat-sikat. Kalau sikat, kalau kita tahu rambut kita mudah gugur, kita sikat juga, haram sikat itu. Kalau tidak memakruh, setengah-setengah mazhab terus mengharamkan sikat, tak boleh sikat rambut. Sama ada sikat dengan sikat betul ataupun sikat dengan jari, ukur gitu kan. Tahu rambut. Dulu waktu belajar dulu, rambut lalu gugur. Sam ini tengok ada 3 helai. Pasal apa? Stres. Stres. Dia ingat nak puasa, dia ingat nak bayar yuran. Universiti dah minta, duit tak ada lagi, minta tangguh sampai universiti Dewan Senat bagi sampai sebelum periksa akhir. Sebelum periksa akhir tak dapat lagi duit. Periksa minta lagi tangguh biar boleh periksa. Lepas periksa tak dapat lagi duit. Universiti kata siapa tak bayar tak boleh keluar keputusan periksa. Mana-mana tuan-tuan. Cabut rambut. Stres. Mana stres periksa lagi, stres nak bayar sewa rumah lagi, stres nak bayar yuran mesti lagi. Buat gini je pekat rambut. Jadi kalau kita tahu rambut kita mudah cabut, kita buat haram. Kenapa? Sesuatu yang menyebabkan haram, maka haram dibuat. Sesuatu yang menyebabkan kita terjatuh ke dalam yang haram, maka haram kita buat. Walaupun lupa, tak sengaja, walaupun tak tahu, kena. Kena bangun pagi-pagi dah terbiasa cukur misai kan? Cukur misai. Allah. Banyak punya misai. Satu bulu atau satu kuku atau sesuatu, maksudnya sebahagian kecil dia. Kalau kuku ni, sebahagian daripada kuku itu kena bayar apa? Kena bayar 1 mud. 1 mud makanan. Mud ini cupak. Satu cupak. Orang Arab kata mil al-hafnah, artinya sepenuh ni, dalam sekitar 600 gram ataupun lebih. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji itu disebut 600. Dalam kitab Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah Suhali, dia sebut 675. 1 mud ini, dia satu kati Baghdad, 1 kati 1/3 Baghdad. Apalah, kalau nak bayar pun bayarlah 700 gram setang atau itu. 1 mud, 1 cupak. Ya Ustaz. Makanan ruji. Makanan yang kita makan. Kalau makan gandum. Kalau nasi beras, enggaklah. Bagi 1 mud. Dan pada 2 bulu atau 2 kuku, 2 mud, 2 helai rambut kan, 2 cupak. Boleh tangkap lah ni. Kalau ni cukup janggut kan, berapa helai janggut. Ada. Kalau selepas itu dia ada, ada. Kalau 3 dan lebih, maka dia ada yang ni pula. Dan 3 bulu atau 3 kuku atau lebih, 3 atau lebih, ni dia panggil aqalul jamak ni, aqalul kamal atau aqalul kamal. Jamak yang paling sedikit. Artinya 3 dah jamak lah. Fidyah yang kamilah. Apa dia fidyah yang kamilah ni? Kena bayar fidyah yang sempurna. Menghilangkan dia antara disembelih, menghilangkan dia pula ni. Pilihkan dia. Kita boleh pilih. Pilihkan dia antara disembelih 1 kambing, artinya seekor kambing. Boleh pilih. Ini dipanggil fidyah yang kamilah, artinya yang sempurna. Bila 3 dan ke atas, atau 3 gantang makanan kepada 6 miskin, 6 orang miskin. 3 gantang.
3 gantang ni 4 cuba, 4 mud. 1 mud kita ambil lah yang banyak, mudah ikhtiar ataupun langkah berjaga-jaga. 675. Kalau 675 berapa kilo? 675 gram kali 4. Kalau 66 2,400. Lepas itu 75, 150, 300 dalam 2.7. 2,700 gram satu gantang. Jadi kena bayar berapa gantang? Kena bayar 3 gantang. 3 gantang. Kepada berapa orang? Kepada 6 orang miskin. Boleh pilih. Atau puasa 3 hari. Bila ni boleh pilih teruslah. Tak payah kata tak mampu nak pergi nak sembelih kambing, tak mampu baru pilih pergi makan. Lepas itu baru nak puasa 3 hari. Kalau tak mampu nak pergi makan, tak boleh pilih lalu. Maka dinamakan dam ini dam takhir dan takdir. Dam ini adalah takhir dan takdir. Nanti kita akan katakan tentang bab dam, bab dimak ni, ya, faslun fid dimak nanti. Cuma yang telah kita jelaskan dulu bahawa takhir ini kita boleh pilih. Bukan tunggu tak mampu baru kita turun yang kedua, dah. Boleh pilih terus. Itu takhir. Takdir ni sudah ditentukan. Seekor kambing, 3 gantang, ditentukan, sudah ditentukan secara spesifik. Begitu. Baik. Ini jika dihilangkan 3 bulu atau 3 kuku pada satu tempat dan pada satu masa jua. Ini kalau satu masa ataupun satu tempat. Artinya cukur janggut pagi itu, kali cukur je dalam bilik air itulah. Satu masa dan satu tempat. Maka jika berbilang-bilang tempat atau berbilang-bilang masa, maka wajib pada tiap-tiap satu bulu atau kuku satu mud. Dan jika beberapa banyak bulu atau kuku sekalipun, jika berlain-lain tempat, situ 3 helai, buat sana 3 helai, cabut je. Jadi tabiat cabut bulu hidung. Bulu hidung pun kena juga. Cabut bulu hidung. Cabut. Maka wajib pada tiap-tiap satu bulu atau kuku satu mud. Setiap satu kuku, maksudnya kita potong je, tak, maka kena bayar 1 mud. Cabut satu rambut, 1 bulu, 1 mud, 1 cupak. Dan jika beberapa banyak bulu atau kuku sekalipun, walaupun banyak, itulah. Melainkan kerana darurat. Kalau darurat, seperti bulu yang tumbuh di dalam mata. Maksudnya bukan tumbuh dalam biji mata tu, tumbuh dekat kening ke, tumbuh dekat ni, kelopak mata yang menghalang mata, menyakitkan mata, memedihkan mata, mengganggu mata dan sebagainya. Bolehlah dicabut, dibuang. Atau bulu kening. Bulu kening tumbuh panjang masuk dalam mata. Nak tengok tu pasal selok tadi. Sebaik juga lah Allah SWT jadikan bulu kening ni tak panjang-panjang. Kalau tidak jenuh juga kita nak trim tiap-tiap 2 hari sekali trim. Dia tak panjang-panjang. Tapi ada juga kadang-kadang di ujung tu dia panjang. Selain dulu. Jadinya ada panjang, mengganggu mata, tak apalah. Atau rambut kepala yang menutupkan matanya. Dulu rambut panjang-panjang sampai tutup mata, lepak sangat. Dan kuku ya kena. Tak, kalau kening ni dia takut gini. Takut ini. Bercantum. Takut jadi terik. Jadi
tu boleh kerap, boleh cabut. Macam cukur. Tengok. Baik. Dia kalau kening maka tidak boleh kita usik, biarkan. Dan perkara itu tidak menjejaskan kita takut. Tapi kalau dah menjejaskan, jadi tak nampak, mengganggu dan sebagainya, tak apalah dibuang. Tapi kalau hanya bersambung saja di sini, maka biarkan. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW sebut, Rasulullah Allah melaknat an-namisat. An-namisat ini adalah orang yang mencabut kening. Mencabut keningnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biarkan kalau bersambung, tak masalah. Saya tengok kalau di YouTube tu orang Tajikistan, orang belah sana, orang bangsa Arya, sambung kening dia, lepas dan bersambung, tak hampir bersambung dan ada yang bersambung. Baik, tak apa tu, biarkan. Kalau supaya ada orang supaya depoh tu. Mana? Kalau tengok itu, Allah mu kening depoh tu. Serupa Depoh tu. Alah, adik-adik monyet. Kan ada kan, tak apa cukup ada gitu. Sebab dia boleh buat apa kita jadi malu ni. Orang tengok lain. Orang boleh cukup tapi makruh. Boleh ke tak? Tengok pada darurat dia. Kalau dia sangat terjejas, tidak pernah. Tetapi biasanya kalau orang nak kata, macam-macam nak kata. Nanti dia akan kata, gua nak hidung kembang sangat ni, macam video, macam nyamuk gajus. Kita pun pergi buat pula pemedahan hidung. Gua nak telingamu ni, cacang molek ni. Kita pun potong sikit. Jenuh kan? Jadi tak apa, tangguhlah. Beritahu kepada dia, mencerca kejadian Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti juga mencerca tukang buatnya. Ini mencerca Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Walau macam mana pun, kalau ada berlaku kes-kes yang begitu, rujuklah kepada orang yang mengetahui untuk fatwa. Kita tak boleh bagi satu fatwa secara umum. Nanti orang akan pegang fatwa itu. Baik. Semua dia nak ubah. Tiada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah jadi comel-comel cantik-cantik, dia ubah. Dan kuku yang pecah yang menyakiti akan dia. Kuku pecah sikit dia sebenarnya, tapi sakit sebenarnya. Kadang-kadang kuku ibu jari anak jari kaki kita ni, jari kelingking kaki tu pecah sikit di tepi ni. Bila tersapu di kapet, sakit. Kuku. Jadi kita ambil, buang. Tak apa. Islam ni mudah sebenarnya. Mudah. Cuma apabila darurat ataupun hajat, keperluan yang mendesak, boleh. Maka harus dihilangkan dia. Dan tiada dam atasnya. Tak kena dam. Yang mengganggu tadi sama ada bulu ataupun rambut, juga kuku, maka boleh dibuang tanpa dikenakan damnya. Seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah panggil, dulu maka dia pun datang dekat pada Nabi SAW. Ka'ab bin Ujrah dia cerita, fadana'utu, maka aku menghampiri Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bertanya, dia kata, ayu'zika hawa murraksik, apakah serangga di atas kepala kamu itu mengganggu kamu, menyakitkan kamu? Artinya kutu. Sahabat ini ada kutu atas kepala. Maka sahabat itu kata ya. Nabi SAW kata apa? Nabi perintahkan, fa'amarani bifidyatin, fa'amarani bifidyatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka Nabi SAW benarkan dia untuk buang rambut, cukur. Maka Nabi perintahkan supaya bayar fidyahnya. Bayar fidyahnya, sama ada daripada puasa ataupun
sedekah, boleh makan tadi, ataupun nak sembelih. Nak sembelih kambing, boleh. Dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi turun ayat surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Sesiapa yang sakit daripada kamu, maka ataupun dia ada sesuatu yang menyakitkan di atas kepalanya, maka hendaklah dia membayar fidyah, puasa, bersedekah, ataupun menyembelih kambing, menyembelih dak. Menyembelih dak. Ayat ini diturunkan kepada sahabat yang kita sebut tadi, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Jadi kalau sekiranya perkara itu menyakitkan, mengganggu dan sebagainya, boleh, ya. Demikian lagi jika dihilangkan kulit yang di atasnya bulu. Artinya apa? Artinya tak payah bayar dam. Tak payah bayar dam. Buang kulit, potong. Atasnya banyak bulu roma, tak payah bayar dam, ataupun tak dikenakan dam. Atau dia potong akan anak jari dengan kukunya. Potong kuku, potong jari, tiada haram, tak haram. Dan tiada dam atasnya, tak kena dam. Potong jari. Kenapa? Kerana kencing manis misalnya. Potong kaki sampai ke peha, potong. Oh, banyak bulu roma tu, tak apa. Kenapa? Kerana dia bukan potong kuku tu, bukannya potong bulu, bukannya buang bulu, buang kaki terus. Kenapa? Kerana bulu dan kuku yang tersebut mengikut baginya, bagi yang lainnya. Kerana bulu dan kuku mengikut kaki itu, bukannya potong bulu, bukannya potong kuku. Kuku dan bulu itu ada pada kaki, itu maksudnya. Jadi tak dikenakan dam, juga tidak haram. Maksudnya kalau ada keperluannya lah, kan? Ada keperluannya, ada daruratnya, terpaksa dibuang. Wudu, kencing manis. Bila 10 orang, 10 ke atas, maka darah kita jadi pekat dan dia tak mampu lagi membaiki sel. Jadi kalau kita buka, maka buka kita tu nampak baik. Payah, jadi merebak. Kena potong. Kena potong. Macam semalam seorang sahabat bercerita, dia kata ada satu kes penanah di punggung dia. Dia bersihkan hari pertama, tidak ada jahit. Dia bersihkan hari kedua, keluar ke danau. Dia bersihkan hari ketiga. Kali ketiga, sebelum kali ketiga tu dah meninggal dunia. Kencing manis, bahaya kencing manis ni. Dia ada 4 tahap kencing manis ni, saya baca sebagai seling-selingan. Yang pertama, bila kita kencing, sembuh urung kencing kita, sembuh urung. Itu tahap pertama. Tahap kedua, bila kita nak kencing, semua ikut. Tahap keempat, bila kita nak kencing, semua tunggu dah. Itu berat benar. Tahap. Dan tahap paling berat sekali, kencing pun keluar semua. Tahap keempat. Ini bahaya ni tuan-tuan, kena jaga ni. Dah sampai 10 kata ni, payah nak baik. Dan yang paling bahaya sekali, kencing kawan. Cuma kat sini dia kencing lain tak bahaya, kencing manis tak bahaya sangat lah. Dia menunggu di emergency, tunggu dia kencing manis, tunggu
Lama lah dia dapat warna apa, saya pun tak pasti, dia ada tahap-tahap dia lah. Tunggu lama giliran dia tu. Tiba-tiba ada yang mari, terus masuk, peluru masuk. Oh, masuk dalam. Dia kata, sakit apa tu? Dia kata, tu kecil masal. Oh, dia kata kecil masal, bahaya lagi daripada kecil manis. Sampai-sampai masuk lalu. Oh, dia kata kecil masal, bahaya lagi. Kecil masal. Baik. Dan harus dicukur, mana tadi? Kita melencong kat sekiranya. Dan tiada dam atasnya kerana bulu dan kuku yang tersebut mengikut bagi yang lainnya. Dan harus dicukur kepala kerana banyak kutu atau berubat luka, serta wajib fidyahnya. Ini yang kita sebut tadi sebenarnya, Ka'ab bin Ujrah tadi, ya. Cukup kepala, kutu banyak sangat. Sikat-sikat pun ada lagi, ya. Kena cukup penyelesaian dia. Kalau tidak pun tak akan habis kalau rambut panjang. Kenapa? Telur dia sikat di mana ada pun terselit sana, terselit sini dan sebagainya. Kalau di asrama kena cukup satu asrama. Kalau tidak pun dia berjangkit. Kalau sini kita zaman-zaman sekarang dah ada racun dia dah. Racun dia pakai racun rumus. Tapi semua yang di asrama tu rumus semua sekali. Baru selesai. Kalau tidak pun zaman-zaman dulu kena cukur. Kalau ada kutu atas kepala bolehlah dicukur. Ataupun luka, kita kena cukur, buang dulu itu. Kalau tidak pun nanti kemungkinan jangkitan dan sebagainya. Baik. Itu tak apa. Cuma kena bayar fidyah yang kita sebutkan tadi. Sama ada puasa ataupun beri sedekah dan menyembelih busuk.